والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير رب تمم بخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا فطوها العارفين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama merafa'kan kesyukuran kehadratillah subhanahu wa ta'ala. Setelah mana Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan, memberikan segala nikmat yang tidak terkira ke atas diri kita. Alhamdulillahi ala kulli hayah. Segala puji bagi Allah di atas nikmat kehidupan. Alhamdulillahi ala taubah. Segala puji bagi Allah di atas kita sentiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sentiasa ingat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana tuan-tuan dirahmati Allah, ada kalanya di kalangan kita, ada hari dia ingat kepada Allah, ada hari dia jauh kepada Allah. Yang jauh tu tak berapa nak ya. Kalau dekat, sentiasa dekat, semakin hari semakin dekat, alhamdulillah. Semakin hari dia berasa takut kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah. Allahu Rabbul Jalil, Allah Ta'ala yang Maha Esa. Sebut kata takut ni tuan-tuan, sebut kata takut lain. Perbezaan takut dengan Allah Ta'ala dengan kita takut kepada benda-benda yang lain berbeza. Kalau benda lain, kita takut kepada jin, takut kepada iblis. Kalau orang disebut takut pada hatu, tak pergi dah, tak jalan dah tengah malam. Kalau tempat tu gelap, cari lampu suluh. Kalau ada lampu, buka suih lampu. Kerana takut yang mana kita tidak ingin bertemu. Seperti mana orang takut kepada rimau, takut kepada harimau, maka you nak masuk hutan tu doa dulu lagi, ya Allah janganlah jumpa aku dengan rimau. Kerana takut akan harimau. Begitu juga dengan benda-benda yang lain, yang mana perasaan takut kita tu sehingga membawa kita tidak ingin bertemu, dan kita ikhtiar jalan supaya semakin jauh. Itu takut selain daripada Allah. Akan tetapi sebut kata takut kepada Allah, takut kepada Tuhan Rabbul Jalil, semakin kita takut, semakin kita masuk dekat. Ini beza dari segi benda yang lain kita takut. Allah Ta'ala, kita tahu Allah Ta'ala Maha Adil, Allah Ta'ala Maha Bijaksana. Kita nak tipu tidak boleh. Dengan maksiat, dengan dosa kita, maka kita rasa takut kepada Allah, maka kita taubat, ya Allah. Setiap malam kita berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, nak masuk dekat, ya Allah jangan seksa aku, ya Allah. Sebab kita takut kepada Allah, maka kita semakin kena masuk. Itulah tuan-tuan, nak mari rasa takut ni tuan-tuan, tidak semua orang yang dapat rasa takut ni. Ada setengah orang yang orang panggil hati kering ataupun hati mati.
hati mati ni dengan orang kalau ajak gaduh, ajak tumbuk tak ada masalah. Mati kalau tidak dia kita dua tu dia kata sekali sore beken dan hebat. Tapi bila bertemu dengan Allah sebut Allah hamba berasa lama tak ke masjid ni. Ada setengah orang lagu tu. Ada setengah orang dengan orang pun tak takut, dengan Allah pun tak takut. Mak ni risau. Dia mau tahu tak nak mati bila? Tak tahu. Tunggulah dah. Kalau tua-tua panggil kita tobat hebat. Ni orang panggil tak takut Tuhan. Semakin jauh pada Allah, maka kalau kita tidak ambil jalan takut pada Allah, dia tak akan jadi semakin dekat, dia akan jadi semakin jauh. Wal'iyadu billah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, kita duk mari ke surga, duk mari majlis ilmu, mari dengar peringatan ilmu, tidak lain tidak bukan semata-mata kita takut kepada Allah, kita taat akan perintah Allah. Maka semakin kita mari majlis ilmu, semakin tinggi darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga tuan-tuan dirahmati Allah, jangan lupa sentiasa bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli taubah. Bersyukur kepada Allah yang mana sentiasa membuatkan kita rasa takut, ingin bertaubat sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sambung pengajian kita di dalam kitab wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumihi fid daril amin. Kata pengarang di dalam kitab wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di dalam wasiat yang ke-14, iaitulah kewajiban solat berjemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alaika bis salatil jamaah fa innaha 'indallahi kamashyika ila al-hajj wal umrah wa ma yuhrisu ala salatil jamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allah wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahu Allah. Mafhumnya, wahai Ali, wajiblah ke atas kamu sembahyang secara berjemaah, kerana sesungguhnya pahala sembahyang berjemaah itu di sisi Allah seperti kamu berjalan untuk mengerjakan haji dan umrah, dan tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sembahyang berjemaah melainkan seorang mukmin yang dikasihi Allah, dan tidak ada yang benci kepadanya melainkan orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban solat berjemaah ni nama kewajipan, dia dekat-dekat dengan hukum dia jatuh wajib. Tapi hari ni kalau wajib maka penuh sentiasalah surau ini. Bukan setakat penuh tak muat. Semakin hari semakin besar kerana jatuh hukum wajib. Tuan-tuan dirahmati Allah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum solat berjemaah bagi para sahabat adalah wajib. Berbeza dengan zaman kita ni yang mana jadi sunat muakkad. Tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis tak silap ambo dalam fadilah amal ada yang surah duk baca lepas asar lepas subuh sini. Pasal dua-dua baca. Hebat, alim belaka dah rasa. Yang mana dalam buku Fadilah Amal ada menyatakan kelebihan solat berjemaah ataupun hukumnya berat ke tidak berat meninggalkan solat berjemaah. Apa dia? Di dalam kitab tersebut mafhumnya mengatakan bahawa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni setiap kali nak solat
dia ambil kedatangan. Bukan tanda dalam buku tidak. Masa zaman Rasulullah orang penduduk tidak ramai sangat. Tamu pula masjid Nabi yang mari berjemaah dengan Nabi tu yang sekitar dekat-dekat. Hok jauh tu, hok jauh-jauh sangat tu tak siapa. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, Maha Suci Allah, Rasulullah ni ingatan dia pun kuat. Maka hok mana mari jemaah, sentiasa mari jemaah, Rasulullah ni dia cek tengok. Dia cek tengok haji ni ada semua. Hari ni ada, esok ada, 5 waktu penuh. Rasulullah cek tengok. Maka suatu ketika, suatu hari, bila mana Rasulullah nak salat, berarti paling tengok sahabat tak ada. Bila sahabat hok sentiasa mari ke surau tu tak ada, Rasulullah tanya lalu dah sahabat lain, mana si fulan yang tak mari ke masjid? Dia sihat ke tidak? Maha Suci Allah Rasulullah ni disebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada cakapan Nabi gapo hok Nabi sebut melainkan gapo hok Nabi sebut itu adalah wahyu daripada Allah. In huwa illa wahyun yuha. Itu Quran sebut. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah ni sentiasa dipandu oleh Allah, ditunjuk jalan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam dan juga pandangan dia dapat. Kalau bahasa kita mudah, orang yang kasyaf. Nampak? Jadi kalau sahabat tak mari tu kerana sakit, Rasulullah tanya selalu, ni sihat ke tidak? Kalau tak sihat, lepas solat nanti sahabat semua pergi ziarah. Itu Rasulullah. Maka di waktu ketika yang lain, bila mana ada sahabat hok tak mari solat, hari pertama tak mari, kedua tak mari, tiga tak mari. Tadi dia tanya dah tak sihat kok tak mari surga. Tapi kali ni dia tanya, sesiapa hok tak mari surga, wahai si fulan, mukuku kaya api, aku nak pergi bakar weh tak mari semaya di masjid. Rasulullah marah kepada sahabat yang tidak mari solat berjemaah di surau. Tidak mari solat berjemaah lah, tidak kira di surau baik pun di masjid, di mana-mana sekalipun, iaitulah kepentingan solat berjemaah. Solat berjemaah. Kalau tak ada sebab keuzuran sebagainya, kenapa tidak mari ke surau? Tengok. Sehingga begitu lalu Rasulullah marah dan nak mengatakan bahawa pentingnya solat berjemaah, mahalnya solat berjemaah, nak suruh jaganya solat berjemaah. Tapi kita tidak nampak lah. Kalau kita tak nampak tujuh di rumah, mari sini boleh 27, sikit je. Kita nampak sikit. Maha Suci Allah 27 daripada 2 rumah 7, mari sini 27, baru hak semaya jemaah. Belum dikira lagi silaturrahim, mari jumpa orang surau. Belum dikira lagi duduk berzikir berjemaah bersama imam. Belum dikira lagi kita jalan kaki mari rumah, jalan mari suku klik suku bolak pahala. Kita tak nampak orang di rumah tu. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, kalau tidak penting Rasulullah tidak perintahkan sehingga nak bakar rumah bagi orang yang tidak hadir solat berjemaah. Itu dia. Maka tuan-tuan rahmati Allah, hari ni kita tengok jauh sangat lah. Kalau ambil perintah Rasulullah kerajaan ambil, maka hari-hari ada kebakaran. Kalau kerajaan ambil perintah Rasulullah, siapa tak mari masjid kita bakar rumah dia, ambil rasa hari-hari ada hak nak bakar. Pasal banyak sangat hak tak mari pada hak mari. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya nak mengatakan bahawa penting yang teramat sangat, bukan penting kata zalimnya nak bakar rumah, tapi nak yang penting sangat solat berjemaah, sehingga kan demikian rupa Rasulullah nak marah tu. Perintah yang sangat nak marah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kalaulah kita, jikalau kita tidak dapat, ada keuzuran, ada musyaqqah, tak boleh nak hadir solat jemaah, maka solatlah berjemaah di rumah. Tak ada masalah, di jabat atau di mana-mana sekalipun, biar berjemaah. Dua tak apa.
sebut kata jemaah ni, dia kena paling sikit pun 2 orang lah. Dia tak jadi jemaah kalau seorang, paling sikit 2 orang. Maka carilah jemaah anak kita ke, isteri kita ke, sahabat ke, yang mana diamalkan oleh tuan guru saya. Masa duk mengaji di pondok ni, kita duk perhati tengok kan, sifat tok guru hamba keluar. Dia keluar pondok, ada urusan, dia balik orang sudah dah. Biasa waktu asar. Orang dia bila dia balik pondok, pelajar-pelajar ni sudah dah solat asar berjemaah. Maka bila dia ambil wudu, dia mari dari surau, dia panggil seorang. Budak tu duduk. Soalan dia boleh duduk. Tak ada masalah. Nah, hak wajib sekali, menunaikan kewajipan berjemaah sekali, maka dia selesai. Ada. Jadi boleh solat menemani sahabat kita yang mana nak berjemaah dengan kita. Masalah tak berapa rajin lah Ustaz. Saat ni kita semaya dah apa nak sekali pula. Walaupun 4 rakaat kita buat habis ekspres sekali 5 minit, malah. Kerana ibadah itu dipagari, dikelilingi oleh kesusahan, pengorbanan. Kadang-kadang fizikalnya pengorbanan tidak berasa berat, tidak berasa payah pengorbanan fizikal, tapi hati rasa berat. Tambah-tambah lagi kalau kita ni, kalau hak sunat pun rasa malas, Quran pun tak jaga, koha jauh, zikir pun, istighfar pun kurang, koha jauh, lagi-lagi lah. Sangat-sangat berat di hati kita untuk nak buat perkara-perkara tersebut. Oh, hamba semaya dah saat ni pun mujur. Oh, ni suruh semaya pula. Berat tuan-tuan di hati. Mungkin fizikal ada kemampuan. Baik. Kalau nak sebut kelebihan jemaah ni banyak perkara lah. Banyak benda. Antaranya rasanya pernah baca dah lepas-lepas. Kita ulailah ringkas-ringkas. Pertama sekali, ganjaran pahala berlipat kali ganda, yang mana salat berjemaah melebihi salat bersendirian dengan 27 darjah ataupun 27 kali ganda. Ni kita sebut angka 27. Kalau hari ni kat balik ada 2 riyal, ringgit 27 ringgit. Sikit ya ustaz 27 ringgit. Sikit moga kena tak pakai ini. Bila balik negeri akhirat, start yang meninggal dunia, maka pahala ada sikit pun kari. Cari nak pakai walaupun sikit. Yang mana ada suatu kisah orang meninggal dunia, suatu hari di dalam kampung dia tu ada seorang wali Allah. Wali Allah ni bermimpi yang mana dia pergi kepada kubur dekat rumah dia. Dia lalu di kuburan dekat rumah dia tu, dalam mimpi dia, dia tengok semua orang penghuni kubur tu duduk suka dia. Duduk suka. Kalau kita agak happy holiday lah, duduk enjoy, suka. Melainkan dia tengok seorang hamba Allah, seorang hamba Allah yang mana duduk atas kubur dia, duduk kaih-kaih celerupuk, kuih-kuih cari. Maka wali Allah tak digi masuk lapak. Tanya, wahai si fulan, mu duk cari gapo? Orang lain suka belako, duk happy holiday, suka belako, kamu duk cari gapo? Duk kaih-kaih atas kubur, atas kubur kamu ni. Maka jawabnya, wahai wali Allah, dia kata, aku ni duk kaih, duk celah rupuk, duk cari jika ada cebisan pahala daripada anak cucu ko atam ni untuk dia kesenangan di negeri akhirat, untuk kesenangan di dalam alam barzakh. Ini juga dipakai di dalam satu riwayat mengatakan boleh juga diguna pakai sebagai dalil yang mana hak duk berhujah, iaitulah tahlil kepada arwah, tahlil arwah hak duk buat. Tapi kalau nak pergi bahas debat arwah Habib tak sebawa ni tak apa menai mana. Tak apa menai mana. Bawa kemah-kemah banyak lagi. Untuk pakar kita tak ada masalah. Yang mana mengatakan bahawa sampai amalan kita untuk orang lain. Amalan kita, qul huwallahnya kita duk baca, sedekahnya Fatihah kepada orang yang meninggal dunia tu sampai. Jadi kalau nak tanya hadis tu hangpa tak ingat, banyak kena bawa buku lain, kitab lain ada. Bahas Wahabi tu suku. Nak mengatakan bahawa hak kita nampak kecil 27 tadi
Sehingga kalau orang yang meninggal dunia bangun atas kubur dia cari, walaupun sikit nak pakai. Tapi hari ni kita rasa sikit kerana kita tidak nampak tujuan tepat nak pakai dia. Baik. Yang kedua, terlepas dari api neraka yang terhalang menjadi munafik. Yang mana sesiapa yang solat kerana Allah selama 40 hari dengan berjemaah dan mendapat takbir yang pertama, takbiratul ihram ataupun takbiratul ula, disebut takbir yang pertama. Bila waktu takbir yang pertama ni, kalau ngaji fiqh solat, takbir yang pertama yang sempat bersama imam iaitulah sebelum daripada imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Jadi dalam koda-koda tu, kalau kita sempat akad takbir sebelum pada imam selesai baca Al-Fatihah, dikira sebagai takbir yang pertama. Bila mana imam selesai baca Al-Fatihah, maka tidak termasuklah dalam takbir yang pertama. Walaupun rakaat pertama lagi, kita dengan tu imam baca Al-Baqarah 3 juzuk, rakaat pertama. Tapi takbir yang pertama iaitulah sebelum imam selesai membaca Al-Fatihah, iaitulah sempat ada hujung tu, sempat amin bersama imam. Itu orang yang sempat takbir ula, takbiratul ula ataupun takbir yang pertama. Yang mana sebut iaitulah kita asbab kita ni menjaga takbiratul ula. Tengok sah kelebihan takbir yang pertama. Yang ketiga, mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Antara 7 golongan manusia mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali darinya, iaitu imam yang adil. Imam yang adil. Imam yang adil ni bukan kata tu imam masjid. Mana kata imam di sini iaitulah ketua. Ketua yang adil, sama ada Perdana Menteri ke, baik menteri besar ke, kita sendiri orang lelaki pun imam. Mana tempat makmum kita? Di rumah. Kita suami, anak isteri kita bawah tanggungjawab kita. Kita ketua, kita imam. Dok ustaz, bini saya backing, queen control. Aduh, tak jadi berubah bakat tu. Kita tetap imam walaupun kita kena pulah lingkup dia. Kita tetap imam. Akhirat nanti kita yang tetap dipersoalkan, bukan isteri kita, walaupun di rumah dia yang memerintah. Itu dia. Yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga, pemuda yang hidup di dalam beribadah kepada Allah. Pemuda yang hidup di dalam beribadah kepada Allah. Ini mahal juga ni. Perkara yang antaranya payah nak buat, iaitulah orang muda yang mana umurnya muda, masuk dalam golongan muda ni, iaitulah 40 tahun ke bawah lah. 40 tahun ke bawah, yang mana hidup dia dalam beribadah kepada Allah, duduk sentiasa zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, sentiasa berselawat, duduk macam-macam, duduk dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ni kalau payah nak buat, kerana ketika kita muda ni kudrat banyak, tenaga banyak Allah Ta'ala beri. Jadi kita duduk sibuk kerja dunia, sibuk duduk cari-cari barang yang mana kita untuk rasa senang di dunia, sehingga kan banyak orang tinggal akhirat. Mana kata tinggal, iaitulah bukan dia tidak solat 5 waktu, tapi dia banyak beratkan kepada dunia melebihi daripada bekalan akhiratnya. Jadi kalau ada orang yang muda, masih umurnya masih muda, tapi masa mudanya digunakan untuk sentiasa beribadah kepada Allah, orang ni mahal. Akhirat nanti Allah Ta'ala sendiri yang menjaminkan dia. Allah Ta'ala menjaminkan dia masuk di dalam golongan yang dipelihara, mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari akhirat. Seterusnya, seorang yang hatinya sentiasa ingat kepada masjid. Qalbun mu'allaqun fil masajid. Jolah kopi dia. Yang mana hati seseorang yang hatinya sentiasa ingat kepada masjid. Ini mahal ni. Yang mana ada juga disebutkan antara kenderaan kita pada hari akhirat untuk melintasi jambatan sirat, titian sirat, iaitulah antaranya jikalau golongan itu ahli jemaah, golongan itu orang itu ahli masjid, ahli yang suka solat berjemaah, suka duduk beriktikaf di masjid, menjadi salah satu kenderaannya
untuk melintasi titian sirat, iaitulah masjid akan bawa dia lintas titian sirat. Tu dia. Jadi tak dapat tidur dia iktikaf, tidur dia jadi ibadah dengan majlis ilmu penuh dengan tausiahnya, dengan apa dia panggil apa lama dia tak keluar dia ingat. Dia panggil bayarnya macam-macam lagi. Jadi mana kata hati yang terpaut dengan masjid ni, orang yang mana ingat sentiasa untuk beribadah kepada Allah. Dia sentiasa masuknya bunyi waktu, bunyi orang mengaji Quran. Kalau dulu kampung-kampung ada orang baca Quran masjid, tapi sini payah nak jumpa. Kita boleh baca Quran dah sikit kena reput. Kalau kampung dulu, aku ingat kecil-kecil dulu kan, sebelum pada waktu asar, sebelum pada waktu subuh tu bila ni dia mari pasal kaset Quran dulu. Syekh Masyari ke apa selama 5-10 minit mengaji dulu sebelum pada waktu masuk waktu. Jadi orang yang hatinya terpaut dengan masjid ni tuan-tuan, bunyi kaset orang mengaji itu dia siap. Siap-siap di masjid lah. Orang mengaji tak lama lagi nak bel tu. 5 minit lagi, 10 minit lagi tu bila nak azan tu. Ni orang hati yang terpaut dengan masjid. Kerja lagu mana payah, tinggal dulu kita sambung pagi. Ni bagi orang yang hatinya terpaut dengan masjid, sentiasa ingat kepada masjid, mendapat perlindungan daripada Allah di akhirat nanti. Seterusnya, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Yang mana makna dua orang ni bukan dua orang, iaitulah lebih melebihi seorang. Melebihi seorang iaitulah atau dikatakan mengasihi saudara sesama muslim kerana Allah. Ataupun kalau kita pergi majlis, sunat dianjurkan yang mana ada disebutkan supaya kita melafazkan sayang kita pada sahabat kita. Tak je buat. Ustaz. Yang mana ataupun dalam perkataan Arabnya disebut Allah Rabbi Karim. Yang mana aku ana uhibbuka fillah. Aku sayangmu kerana Allah. Ustaz, kalau ayat saya sama jatuh bilik selalu dah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita sebut tu sebenarnya menjadi persaksian untuk kita di negeri akhirat. Malaikat tengok dua orang ni mari bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah dalam satu majlis. Yang mana ingat pada sayang sahabat dia kerana Allah, sayang kepada sahabat dia kerana Allah. Ni orang yang hati dia lagu ni duk sayang sahabat ni semua kerana Allah, akhirat nanti mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berpisah kerananya Allah. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan jelita untuk melakukan maksiat, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Ini pernah berlaku. Ada orang tak puas hati tengok. Orang tak puas hati tengok ahli ibadah ni, maka dia upah seorang pelacur supaya pergi goda ahli ibadah tadi. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, maka dia pergi ahli pelacur ni tuan-tuan, dia telah mengandung, dia telah sarap mengandung, yang mana dia tak masuk pun dalam rumah wali Allah tadi. Kerana wali Allah tuan-tuan, orang ahli ibadah kepada Allah, pun nak ajak maksiat ni tu tak layak. Mesti dah jawapan dia, aku takut kepada Allah, tak pergi dah. Jadi dia tak minta masuk pun, dia pergi duduk di kaki lima rumah ahli ibadah tadi, duduk di kaki lima je. Maka bila orang lalu, dia pun selok baju sikit sebelah. Waktu orang mari, dia walau teriak, tipu-tipu menangis, duduk di kaki lima rumah wali ahli ibadah tadi. Maka orang tanya kenapa? Dia kata ni si fulan ni zina dengan aku, peluk, bucik, kandungmu, maka tinggal aku. Tak secara supaya dia mendatangkan fitnah kepada ahli ibadah tadi. Supaya orang lain sekampung ni tengok tak molek kepada ahli ibadah tadi. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala, bila mana lahirnya anak yang dikandungkan itu, maka takdir Allah Ta'ala ni masuk dalam rekod bayi yang cakap. Cerita ni ada dalam rekod bayi yang cakap. Antara bayi-bayi yang cakap, iaitulah cerita tadi.
maka bayi tadilah yang cakap, iaitulah si fulan ahli ibadah, dia bukan ayah aku. Dia bukan ayah aku si fulan bin si fulan, orang suruh fitnah ahli ibadah. Itu ayah dia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, bagi orang lelaki, seorang yang lelaki dia ajak seorang wanita, lelaki yang diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan jelita, pakak ada, katalah pitih ada banyak, gaji bulan-bulan pun banyak, comel pula, mari ajak kita zina. Kalau ajak nikah layan selalu tapi ajak zina, maka neng dari dua. Kalau kita jawab, aku takut kepada Allah, aku takut kerana Allah, aku tak say, ni tak jawab, maka kita tuan-tuan akan dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Mahal. Hak ni mahal. Kerana apa? Payah berkaitan dengan nafsu kita. Sedia maklum kita ni orang lelaki kalah orang betina. Nabi Adam AS dalam peristiwa hijrah, dalam peristiwa daripada asal duduk di dalam syurga, keluar daripada syurga, diturunkan ke bumi. Waktu mari ke bumi, kerana apa? Makan buah khuldi. Kau tahu lah kau tu. Tapi macam mana Nabi Adam ingkar perintah Allah makan buah khuldi? Yang mana tuan-tuan, iblis goda Nabi Adam. Ya Adam, ya Nabi Allah, makan buah khuldi comel ni, buah merah molek tak kena kau tengok. Kalau kita tengok buah baru ni, kalau orang Kelantan tengok colek tak buat lagi tapi nampak dah. Sedap masa beraya mulut bleh-bleh tu liu orang kata. Tengok buah hanggut kedah, tak beli lagi, tengok buat comel, buah minyaknya bersinar warna merah, kita pun liu. Maka iblis tunjuk Nabi Allah, tengok buah khuldi, makanlah. Sikit tak apa, Allahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala pun apa. Kalau dia marah minta taubat boleh, tak ada masalah dia. Iblis kata Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Allah Ta'ala kata tutu, tak boleh. Aku tidak akan mendekati pokok khuldi. Maka iblis pun pusing tinggal Nabi Adam. Gi ikut Siti Hawa, isteri kepada Nabi Adam AS. Ya Siti Hawa, wahai Siti Hawa, mu tak kena tengok buah khuldi. Kena juga nampak comel molek merah. Sedap nampak. Maka kecek-kecek-keceknya iblis, Siti Hawa makan buah khuldi. Makanlah buah khuldi, dan yang mana Siti Hawa ni dapat telan buah khuldi tadi, dia dapat telan sehingga sampai takut. Itulah yang mana kata ulama diriwayatkan bahawa itulah asbab kerana orang tina ni setiap bulan dia didatangi haid, kerana nak cuci asbab daripada makan buah khuldi tadi. Bila mana Siti Hawa ni makan buah khuldi, iblis pun kata, mu makan sore tak baik, kena pergi bagilah. Ya Nabi ada tu makan kata. Maka dia bawa setakat ni, abang ni ada setakat ni sedap. Allah Ta'ala tak boleh makan kan? Tak apa, sebuti awak terang. Mereka kata, awak resak, awak kecak kata, awak rasa. Tak boleh, rasa juga. Nak ayat kata orang jantan ni kalah dengan betina. Iblis tu tuan-tuan, kecek, kerah boleh, tak ada masalah. Mari Siti Hawa royak makan juga. Kita lah betul lah. Duduk luar juga kedai kopi, jangan kira kelik di rumah kat lembek tekuk lah betul. Sifat kita, memang kita ni berpasang-pasangan senyap sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dibelanjakan oleh tangan kanan. Tangan kiri, tangan kanan dekat boleh tepuk tapak. Tepuk bunyi dekat sangat, tidak jauh. Iaitulah maknanya yang mana gapo tangan kanan kita buat sehingga kan tangan kiri pun tak tahu. Nak mengatakan bahawa ibadah kita ni betul-betul ikhlas duduk dalam hati kita je. Gapo tangan kanan buat, tangan kiri tak tahu. Kalau kita bersedekah, isteri kita pun tak tahu. Orang yang dekat sekali duduk dengan kita, tidur dengan kita pun tak tahu gapo amal ibadah kita. Ni orang yang betul-betul ikhlas menderma ataupun bersedekah kepada Allah Ta'ala. Orang ni juga mendapat perlindungan di hari akhirat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seorang yang mengingati Allah bersendirian sehingga berlinangan air kedua matanya, ni orang yang sentiasa bertahajudlah dalam bilik ataupun juga
mafhum ni, ayat ni lah juga diguna pakai sebagai ulama-ulama dulu, tok-tok guru dulu dijadikan sebagai dalil bersuluk. Tahu nama suluk? Bersuluk ni ataupun berkhalwah dengan Allah, disebut kata bersendirian dengan Allah. Suluk ni tuan-tuan, kalau di Kelantan ada siapa-siapa pernah pergi Kelantan, di tempat di makam Tok Guru Tok Seleha. Makam Tok Guru Tok Seleha, di dalam kubur, kawasan kubur ada satu bilik tepi kecil. Bilik ni adalah bilik suluk Tok Seleha. Dia buat tangga turun dalam kubur 7 kaki, turun 7 kaki, bawah tu tak boleh bangun cacing, hanya boleh duduk cokor, boleh semaya bawah tu. Tinggi ruah kubur, dia kata tinggi long. Tahu long kubur tu, tu tinggi tu je bawah, tak ada lampu, tak ada kipas bawah tu. Dia buat lubang ni 7 kaki tempat dia turun tu ya. Yang mana dijadikan dalil untuk bersendirian, yang mana dia duduk dalam tu ibadah kepada Allah, bersendirian dengan Allah, muhasabah diri dia, muzakarah diri dia dengan Allah Ta'ala. Ini dia, bagi orang yang tersebut mengingati Allah bersendirian sehingga berlinangan air kedua matanya, maka orang ni dapat perlindungan daripada Allah di hari akhirat nanti. Kita sini tak ada suluk ustaz, tak apa, duduk dalam bilik, duduk dalam gelap, dia bukan penting tempat tersebut, akan tetapi pentingnya hati kita tu, duk muhasabah diri kita, duk kenangkan diri kita sehingga kita rasa sedih, rasa sebab hibur dengan dosa kita, maka linangan air mata yang mengalir itu menjadi saksi, bukti dan saksi mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu insya-Allah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, sambung sikit lagi. Yang keempat, iaitulah dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang solat berjemaah. Sabda Nabi SAW, tidakkah aku tunjukkan kamu sesuatu yang Allah menghapuskan dosa dan mengangkat darjat? Rasulullah tanya pada para sahabat, maka jawab sahabat, ya wahai Rasulullah. Sabda baginda SAW, banyakkan langkah ke masjid dan menunggu satu solat selepas satu solat, itu adalah ikatan. Yang mana tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah kata, aku tunjukkan kamu sesuatu yang Allah hapuskan dosa. Yang mana perbuatan orang yang mari masjid ni Allah Ta'ala hapuskan dosanya, dan juga Allah Ta'ala angkat darjatnya. Gap dia, iaitulah Rasulullah sebut kata mari, banyakkan langkah ke masjid, banyak pergi ke masjid. Mana kata mari masjid ni, iaitulah sentiasa salah satu amalannya, sentiasa bila mari start masuk masjid, surah je, pertama sekali amalan i'tikaf. Jadi kita kalau duduk dalam majlis ilmu apa-apa di masjid sekalipun, maka jangan lupa pertama sekali niat iktikaf, barulah pahala kita tidak putus selagi mana kita tidak keluar daripada masjid. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, perkara yang besar Allah buat di masjid, iaitulah solat berjemaah. Solat berjemaah. Maka bila mana kita banyak berada di masjid, banyak langkah ke masjid, tentulah kita ni banyak melakukan amal ibadah dan menunggu satu solat selepas satu solat. Iaitulah kita sudah dah solat maghrib, duduk pula tunggu untuk solat isyak. Sama ada majlis ilmu atau tidak ada, kita sentiasa berada dalam i'tikaf, maka itu adalah satu ikatan disebut. Baik, bagi orang yang begini juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang solat berjemaahnya di masjid. Diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sabda Nabi SAW, sesiapa yang berwuduk untuk mengerjakan salat, lalu dia berwuduk dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid untuk salat fardu, kemudian dia pun bersolat berserta dengan orang ramai, yakni bersolat dengan berjemaah atau berjemaah atau di dalam masjid, maka Allah mengampunkan untuknya dosa-dosanya. Ni sabda Nabi sebut, siapa hok mari wuduk untuk solat 6, Allah memberikan jaminan syurga, yang mana tersebut 3 golongannya semua dijamin oleh Allah. Ada 3 golongan yang Allah Ta'ala jamin untuk masuk syurga. Yang mana pertama, seorang yang keluar berperang pada jalan Allah, maka Allah jamin sehingga Allah mematikannya, lalu dia masuk syurga. Orang yang berperang di jalan Allah,
yang mana matinya, meninggalnya dikira sebagai mati syahid, itu adalah salah satu daripada golongan yang dijaminkan syurga. Ataupun dia kembali dengan memperolehi pahala dan harta rampasan perang. Kalau dia tidak mati, tidak meninggal, tidak syahid, dia balik dapat harta rampasan perang dan juga dapat pahala daripada Allah. Yang kedua, seorang yang pergi ke masjid, maka Allah jamin hingga Allah mematikannya, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Orang yang mari masjid, mari solat ke masjid, mari solat berjemaah, ada hak kita duk tengok dalam video apa dah, duk meninggal tengah sujud, meninggal tengah solat dan sebagainya, maka matinya Allah Ta'ala jamin untuk masuk syurga. Atau Allah mengembalikannya dengan pahala, ataupun dia tak mati, supaya kita lah ramai-ramai selesai solat isyak balik, maka balik kita dengan mendapat pahala dan ghanimah. Dan ghanimah, dan seorang yang masuk ke rumahnya dengan memberi salam. Ini golongan yang ketiga Allah Ta'ala jamin syurga, iaitulah orang yang masuk rumahnya memberi salam, maka Allah Ta'ala jamin atas dia. Jadi tuan-tuan, ni antara amalan yang mudah. Kita balik di rumah, tak kira lah ada orang pun, tak ada orang kat rumah kita, beri salam dulu. Kalau tak ada orang pun, anak isteri tak ada, insya-Allah malaikat ada. Malaikat jawab salam kita. Kalau ada orang, lebih-lebih lagi lah kita memberi salam. Yang mana siapa yang mengamalkan salam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jaminkan syurga untuknya. Yang ketujuh, disediakan hidangan di syurga. Yang mana sesiapa yang pergi ke masjid dan balik dari masjid, Allah Ta'ala sediakan baginya hidangan dari syurga setiap kali dia pergi dan balik. Ni ganjaran di hari akhirat nanti. Siapa-siapa duk mari masjid, balik masjid, istiqamah sentiasa mari masjid, Allah Ta'ala catat, Allah Ta'ala sipir. Akhirat nanti Allah Ta'ala akan bagi minum setiap kali kita pergi balik mengikut catatan Allah Ta'ala. Misalnya Allah Ta'ala sediakan hidangan di syurga. Yang ke-8, mendapat cahaya di hari kiamat. Hendaklah bergembira orang-orang yang berjalan kaki dalam gelap menuju ke masjid. Mereka akan mendapat cahaya cukup sempurna pada hari kiamat. Hari kiamat nanti orang yang jaga istiqamah juga solat berjemaah ni, sentiasa berjemaah mari masjid, Allah Ta'ala bagi satu cahaya. Tuan-tuan dirahmati Allah, hari akhirat ni KMB tak ada. Lampu apa semua tak ada, LED ke apa tak usah lah. Solar pun ada matahari boleh ikhtiar solar, tak ada. Matahari masa tu tuan-tuan memang cerah, tapi cerah yang mana kita tidak nak pada cerah. Lagu mana? Kerana matahari itu duduk sejengkal di atas kepala kita. Duduk sejengkal di atas kepala, yang mana rapat dekatnya matahari sehingga gelegok mendidih otak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, di hari akhirat kedudukan kita, posisi kita mengikut amalan kita. Ada setengah orang itu, matahari ni kita tahu dah, matahari ni besar. Kalau duk mengaji sains ni, mataharinya kata saintifiknya, katanya saintis, matahari ni besar daripada bumi yang kita duduk lagi. Jadi hamba tak tahu dah, percaya dia lah, kita tak jadi juga. Dia nak kata besarnya matahari, akhirat ni insya-Allah semua kena kalau mengikut kepada besarnya. Tapi tidak lagu tu, kerana kedudukan kita mengikut amal ibadah kita. Ada orang yang baik dengan Allah, baik dengan ibu bapanya, seorang hafizul Quran, yang mana dipakaikan mahkota ibu bapa dia pun boleh duduk di atas singgasana, duduk di mahsyar. Belum pada buku mahkamah perbicaraan lagi, tapi dia boleh duduk senara, tak ada masalah. Ada orang tidak kena cahaya matahari, tapi lemah dalam peluh dia sendiri. Ada orang lemah dalam nanah dia sendiri. Ada orang matahari, macam-macam posisi duduk di mahsyar mengikut amal ibadah kita. Baik. Jadi bagi orang yang sentiasa menjaga solat berjemaah, mendapat cahaya di hari kiamat. Kerana di mahsyar nanti, antara suasana di mahsyar iaitulah berada di dalam keadaan gelap. Yang keseterusnya iaitulah menunggu solat jemaah dikira sebagai mengerjakan solat. Orang hendak tunggu solat jemaah, balik lepas maghrib, selesai solat maghrib, maka tunggu untuk solat isya pula, dikira sebagai solat. Orang ni walaupun dia tidak solat, tunggu waktu solat yang seterusnya, dikira sebagai solat. Yang mana seorang hamba Allah itu dikira dalam solat selama dia berada di tempat solatnya kerana menunggu solat. Dan berkata malaikat, ya Allah, ampuni dosanya dan rahmatilah dia sehingga dia beredar
atau dia berhadas. Ni bagi orang yang mari duduk iktikaf pula duduk di dalam tempat dia solatnya, maka tuan-tuan dirahmati Allah, bukan setakat dia ni dikira sebagai beribadah yang berterusan, bukan dikira sebagai solat yang berterusan sahaja, tapi juga malaikat minta doa dengan Allah supaya diampunkan dosanya dan rahmatilah dia sehingga dia beredar atau berhadas, sehinggalah dia berasa puas bangun keluar masjid ataupun dia berhadas, ada hajat keluar, barulah terputus ibadahnya. Yang terakhir iaitulah pahala seperti mengerjakan haji. Yang mana termasuk di dalam wasiat tadi, iaitulah pahala seperti mengerjakan haji. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar dari rumahnya dengan keadaan bersuci, dalam keadaan diri dia bersih, tidak ada najis dan sebagainya, menuju kepada solat fardu, nak pergi ke masjid lah solat fardu, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji yang berihram. Orang yang duduk dalam keadaan haji, duduk dalam keadaan ihram, dan sesiapa yang keluar hanya semata-mata untuk tasbih ad-duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan umrah, satu solat selepas satu solat. Tiada melakukan perkara sia-sia di antara kedua-duanya, ditulis pada kalangan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Mana kata duk jaga ibadah kita, selesai daripada satu fardu, maka duduknya istighfar, duduk zikir kepada Allah. Orang ni dapat pahala haji, tuan-tuan. Kita nak dapat kota, nak pergi haji, nak beli swasta pergi tidak ada. Nak tunggu tabung haji, tak tahu bila, daftar lama dah. Jadi amalan yang mudah, amalan yang mudah nak dapat pahala seperti mengerjakan haji, iaitulah antaranya kena sentiasa istiqamah, mari masjid, mari berjemaah di masjid, mendapat pahala seperti mengerjakan haji. Yang mana disebut dalam kitab wasiat Nabi, sesungguhnya pahala sembahyang berjemaah itu untuk mengerjakan haji dan umrah, dan tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sembahyang berjemaah melainkan seorang mukmin yang dikasihi Allah. Nak sebut kata nak mari berjemaah ni payah, iaitulah bagi orang yang istiqamah hatinya, boleh jaga mari duduk berjemaah Islam sahaja, tapi mengamalkan agama Islam, mengamalkan apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat, Allah Ta'ala larang dia tak buat. Ni tingkat tahap orang yang mukmin. Mana kata, jadi orang yang boleh hatinya terpaut dengan masjid sentiasa ni, tak dapat tidak orang ni, orang yang mukmin. Yang mana kalau orang ni tidak orang mukmin, disebut kata orang ni tidak dapat untuk istiqamah mari masjid. Ni payah. Melainkan orang mukmin yang dikasihi Allah, dan tidak ada yang benci kepadanya melainkan orang munafik yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan antara kelebihan iaitulah orang mukmin yang mana hatinya terlekat dengan masjid, solat berjemaah ni, Allah Ta'ala sayang kepadanya, suka kepadanya, dan juga orang di sekelilingi dia pun juga suka berkawan dengan dia, suka. Allah Ta'ala jaga dia, sehingga kan tidak ada yang benci kepadanya melainkan satu golongan. Kalau ada orang benci kepada orang di jemaah masjid ni, duk mari jemaah, duk solat masjid sama, kita berasa benci dia, beringat katanya Nabi, melainkan orang yang munafik. Orang munafik ni dia tidak suka kita ni dak buat ibadah pada Allah. Kita duk pergi jaga solat ke atas diri kita juga. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sama-samalah kita istiqamah di dalam ibadah kita, kerana memetik kata-kata daripada Sayyidina Habib Umar, yang mana ada sebut satu perkataannya, yang mana iaitulah suatu ketika Nabi SAW di mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat, pada malaikat serahkan senarai nama ahli syurga di tangan kanan Nabi SAW. Di akhirat, di mahsyar, malaikat serahkan catatan ahli syurga daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini adalah catatan ahli syurga daripada kalangan umatmu. Dan di kiri pula diserahkan catatan ahli neraka daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Dan ditambah lagi ucapannya, iaitulah tidak ada tambah ataupun kurang daripada senarai tersebut. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sama ada kita masuk neraka dulu barulah habis daripada azab kita baru masuk syurga, ataupun direct terus masuk syurga, semuanya ada duduk dalam senarai ada.
Jadi bimbel-bimbel taruh tuan-tuan, kalau kita tidak tahu nama kita duduk dalam senara mana, duduk alik kanan ke alik kiri, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi sama-samalah kita jaga ibadah kita, amalan kita. Janganlah kita ni tidak termasuk di dalam golongan yang berada di dalam senarai nama alik kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab ada satu nama yang mana nama ni nama yang terakhir. Hamba tak ingat nama dia. Yang mana nama ni nama orang yang terakhir masuk syurga. Ada dalam satu kitab yang mana Nabi sebut jelas nama tersebut, tapi nama dia hamba tak ingat. Yang mana nama dia ni, kalau nama dia dah panggil daripada dia ni masuk neraka dulu. Dia ni masuk neraka dulu. Jikalau nama dia dah keluar panggil, maka orang lepas pada tu tuan-tuan tak usah mimpi nak masuk syurga, tak ada. Kerana Nabi sebut diri jelas nama dia adalah nama orang yang terakhir untuk masuk syurga. Tak ada orang yang boleh masuk lepas pada dia. Jadi bimbel, kalulah kita duduk lepas pada tu, wal'iyadzubillah. Minta jauh tuan-tuan, sama-samalah kita muhasabah diri kita, sambung berpesan pada diri hamba sendiri dan juga tuan-tuan semua. Mudah-mudahan akhir kalam kita diakhiri dengan ucapan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, 9 lebih dah bunyi 8 nasib belaka dah. Pada dulu setakat tu, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang daripada kelemahan diri hamba sendiri, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من عذاب النار. اللهم اغفر لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد.